Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama cikgu dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 6. Baik, untuk hari ini kita akan belajar dalam topik baru, iaitu topiknya adalah topik permainan kategori serangan. Untuk pendidikan jasmani, awak kena tahu terdapat beberapa kategori dalam permainan. Yang antaranya adalah permainan kategori serangan, permainan kategori memadang, permainan kategori jaring dan dinding. Itu adalah antara contoh-contoh kategori permainan di dalam pendidikan jasmani. Tapi pada hari ini kita akan belajar topik untuk kategori permainan kategori serangan, iaitu menghantar bola. Baik. Menghantar bola ini adalah merupakan salah satu daripada orang kata kemahiran asas lah untuk awak kuasai sebelum awak bermain dalam satu-satu sukan yang melibatkan menghantar bola. Kalau untuk pengetahuan awak, menghantar bola ni terdapat dalam dua cara. Yang pertama adalah menggunakan kaki, contoh dia seperti bola sepak lah. Yang kedua adalah menggunakan tangan. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kategori serangan menghantar bola menggunakan tangan. Baik, kita akan tengok satu persatu, kita akan go through. Kita akan tengok. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Macam cikgu dah cakap tadi, kita akan belajar tentang kemahiran menghantar bola. Kita akan belajar. Yang pertama adalah menghantar bola kepada rakan. Sebenarnya topik menghantar bola ni awak dah belajar dekat tahun-tahun yang sebelum tu. Cuma beza dia untuk tahun 6 ini, kita akan tekankan masa awak nak menghantar bola itu, awak akan challenge dengan somebody lah. Awak akan challenge dengan orang lah. Maksud awak tak boleh hantar bola tanpa halangan. Awak akan menghantar bola kepada rakan awak dengan halangan. Maksudnya cikgu akan hire seseorang untuk halang awak daripada awak menghantar bola dengan betul. Itu adalah level awak untuk tahun 6. Yang kedua, apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah mengenal pasti ruang yang sesuai untuk menghantar bola. Macam cikgu dah cakap tadi, cikgu dah akan hire orang untuk menjadi pengadang ataupun pengganggu ataupun pengacau kepada awak untuk awak ketika awak ingin menghantar bola kepada rakan awak. Jadi dalam situasi ini awak akan belajar dua perkara, iaitu perkara pertama adalah menghantar bola kepada rakan dengan tepat. Yang kedua adalah mengenal pasti ruang yang sesuai untuk menghantar bola ketika awak sedang dihadang oleh seseorang. Baik, itu adalah apa yang awak akan belajar pada hari ini. Baik. Sekarang cikgu nak tekankan terdapat pelbagai cara untuk melakukan hantaran bola. Cikgu tak akan go through mendalam tentang cara untuk melakukan hantaran bola sebab kemungkinan besar memang awak ramai reti untuk buat hantaran bola ini. Cuma cikgu akan beritahu sikit tentang contoh-contoh melakukan hantaran bola yang ada. Awak boleh memilih untuk menghantar bola pada aras yang tinggi, pada aras yang sederhana, pada aras yang bawah, mengikut kesesuaian ruang dan keadaan. Kalau dalam permainan, kalau dalam games, awak tak semestinya awak perlu baling bola pada paras yang rendah sahaja. Kadang-kadang kalau awak punya kawan duduk dalam keadaan yang jauh, dalam jarak yang jauh, awak tak boleh baling bola menggunakan balingan aras bawah sebab tak cukup tenaga. Jadi selalunya kalau jarak kawan awak jauh, awak akan menggunakan balingan bola pada aras yang tinggi. Sebab apa? Sebab capaian dia
ke arah kawan awak lebih jauh. Okey, dan awak juga memerlukan tenaga yang lebih kuat dan teknik yang betul lah. Okey, kita akan tengok gambar kejap lagi antara contoh-contoh jenis hantaran bola yang awak boleh gunakan dan awak boleh praktis di dalam game. Okey, nampak? Kat sini cikgu ada sertakan beberapa jenis atau contoh hantaran yang kita boleh gunakan sewaktu bermain permainan yang menggunakan tangan. Okey, yang pertama kalau awak boleh nampak dekat sini. Okey, yang pertama hantaran atas bahu. Okey, hantaran atas kepala, hantaran lob. Okey, ini semua adalah merupakan hantaran aras tinggi, yang mana selalunya kalau awak punya kawan duduk dalam jarak yang jauh, awak akan guna antara tiga jenis balingan inilah. Sebab apa? Sebab balingan ini dia ada kuasa yang lebih berbanding yang lain. Okey, kalau awak kena ingat, hantaran tinggi ni kita gunakan untuk balik menghantar bola kepada kawan yang jaraknya jauh. Okey, berbeza pula dengan hantaran paras dada dan hantaran paras sisi. Kedua-dua hantaran ini adalah merupakan hantaran pada aras yang sederhana, yang mana selalunya kalau kawan awak dekat, awak akan guna teknik ni untuk hantar bola. Selalunya awak kena ingat dia kita gunakan ketika kawan kita tidak berada terlalu jauh daripada kita. Okey, sebab apa? Sebab hantaran bola pada aras sederhana ini, iaitu hantaran paras dada dan paras sisi ni, dia adalah merupakan kaedah hantaran yang cepat, okey, dan pantas. Cepat dan pantas. Kalau awak gunakan teknik ni, awak akan dapat hantar bola dalam jangka masa yang sekejap je. Okey, berbanding dengan hantaran atas. Okey, untuk yang terakhir, yang bawah, hantaran aras bawah. Okey, ini adalah lebih kurang macam orang kata, selalunya orang yang pro akan gunakan teknik inilah. Okey, kalau orang biasa dia cuma akan pakai dua teknik di atas ni lah, hantaran tinggi dan hantaran sederhana. Kalau awak ada skill yang lebih baik, okey, awak dah kuasai teknik yang lebih bagus, akan ada orang buat hantaran menggunakan teknik aras bawah ni lah. Okey, hantaran lantun sebelah tangan ataupun hantaran lantun dua belah tangan. Okey, ini adalah untuk orang yang lebih, orang kata, profesional lah. Awak akan nampak contoh kalau awak dah biasa menganalisis sesuatu situasi, awak akan tahu bila masa awak boleh untuk gunakan hantaran jenis rendah ini. Okey, sebab apa? Sebab kita akan lantunkan bola ke bawah dan bola yang dilantunkan itu akan sampai tepat kepada kawan kita sendiri. Okey, awak boleh cuba nanti, ataupun kalau awak ada peluang untuk masuk dalam game ini sebagai atlet, sebagai pemain, awak boleh cubalah. Okey, sewaktu training. Baik, seterusnya mari kita lihat contoh hantaran bola yang biasa orang lakukan. Baik, cikgu ada sediakan sedikit video yang menunjukkan tentang cara orang buat hantaran bola lah. Okey, biasanya orang guna teknik ni lah. Semua orang akan guna teknik ni selalunya. Tak kisahlah kalau kita ada dekat Malaysia ke, dekat Singapura ke, dekat London ke, dekat Brazil ke, kita akan guna teknik yang sama untuk melakukan hantaran bola. Okey, kita akan tengok contoh. Shoulder pass. The shoulder pass is a one-handed pass used for speed and accuracy over long distances. When using the shoulder pass, players should put the opposite foot to their throwing arm forward. They keep their weight on the back foot at the start of the throw. Beginning with the ball held in one hand behind the shoulder, they transfer their weight forward as their throwing arm comes through. Rotating the hips and shoulders towards the target, they follow through with the throwing arm until it's almost extended. The fingers and wrists should extend in the direction of the pass.
through with their throwing arm in the direction of the pass. You may notice some following through with their arm going across their body in an effort to get more power. This will affect the accuracy of the pass. Coaching points. Opposite foot to the throwing arm forward. Weight on the back foot at the start of the throw. Fingers spread wide behind the ball. Transfer weight forward as throwing arm comes through. Rotate hips and shoulders towards the target. Fingers and wrists extend in the direction of the pass. Shoulder pass. Okey. Untuk video yang cikgu tunjuk ni, dia adalah merupakan kategori balingan bahu lah. Okey, balingan aras sederhana yang mana orang gunakan untuk membuat hantaran pada jarak yang dekat. Okey, itu adalah contoh yang biasa orang gunakan lah. Okey, kalau awak nampak, tak kisah dekat mana-mana negara sekalipun, dia akan menggunakan teknik yang sama untuk melakukan hantaran basic. Okey, kemahiran asas yang mana awak boleh gunakan dalam setiap permainan yang menggunakan hantaran bola menggunakan tangan. Baik. Okey, kita telah tengok cara untuk orang menghantar bola. Biasanya orang gunakan cara seperti itulah. Okey. Kalau cara yang lain ada juga, tapi kalau cikgu tunjukkan, takut awak tak boleh nak ikutlah. Jadi cikgu bagi kemahiran yang kebiasaannya orang guna. Okey, sebab dia mudah untuk awak tiru, mudah untuk awak lakukan semula. Baik, seterusnya, ketika melakukan hantaran, perkara yang paling penting adalah melakukan hantaran yang tepat pada ruang yang betul. Okey, melakukan hantaran yang tepat pada ruang yang betul. Okey, maksud dia adalah awak kena bagi hantaran bola kepada kawan awak sendiri dengan tepat. Okey, awak jangan bagi pas bola dekat pihak lawan. Okey, itu adalah disadvantage. Okey, kalau awak nak pas, awak kena pas dekat kawan awak dengan berhati-hati, tapi dengan, orang kata, dengan tepat. Okey, sebab apa? Sebab kalau tidak, rugilah. Okey, awak akan hilang possession awak. Okey, awak akan ada dalam keadaan disadvantage. Jadi yang penting adalah awak melakukan hantaran yang tepat pada ruang yang betul. Okey, maksud dia, awak kena lakukan hantaran kepada kawan awak, sama ada menggunakan teknik balingan atas ataupun balingan sederhana ataupun balingan bawah. Awak kena, orang kata macam membuat keputusan lah. Decision making awak kena betul lah untuk lakukan jenis hantaran apa pada situasi yang berbeza. Okey, sebagai contoh, sebelum melakukan hantaran, kamu mesti pastikan tiada orang sedang mengadang. Okey, tiada orang yang mengadang. Maksud dia dalam kurungan adalah menutup penglihatan kamu. Okey, ketika melakukan hantaran. Okey, ketika awak melakukan hantaran, awak kena tengok, awak takkan nak bagi bola semasa awak sedang dihadang, betul tak? Awak mesti cuba untuk cari ruang yang kosong. Okey, ataupun awak akan bebaskan diri awak daripada orang yang menghadang awak sebelum awak lakukan hantaran, betul tak? Dan itu untuk diri awak. Kemudian untuk rakan awak pula, awak kena pastikan rakan awak tu berada dalam keadaan yang free. Maksudnya dia bebas daripada penghadang dan dia boleh terima bola awak dengan baik. Okey, awak jangan passing bola dekat orang yang sedang dikawal, ataupun bila kita nampak dia susah untuk bebas daripada hadangan orang, awak kena cuba untuk cari orang lain yang mana lebih free untuk terima bola. Okey, itu adalah maksud mencari ruang untuk menghantar bola. Awak kena buat keputusan untuk pastikan sama ada awak nak pas dekat mana. Okey, sebelum berlakunya rampasan bola ataupun fall. Baik. Okey, mari kita lihat situasi permainan hantar jaya di dalam buku teks awak lah. Okey. Okey, nampak Ini adalah contoh di dalam buku teks awak.
Okey, yang tengah tu dia adalah merupakan orang yang akan pas bola, akan membuat hantaran dekat kumpulan dia yang berwarna kuning jugalah. Okey, baju yang berwarna kuning. Nampak tak? Kalau dalam gambar sekarang, dia melakukan hantaran kepada siapa? Dia melakukan hantaran kepada orang yang bebas daripada penghadang. Awak nampak tak? A2, A5 dan A4 semua ada orang sedang kawal. Jadi kalau awak passing bola dekat mereka, kemungkinan besar bola awak untuk dirampas adalah tinggi. Jadi kalau dalam situasi ni awak nampak pemain A3 dia dapat lolos atau dapat bebas daripada penghadang, awak nampak dia free, kemudian barulah awak akan buat hantaran bola kepada dia. Okey, nampak tak? Dia lolos daripada penjagaan tim lawan. Jadi awak boleh bagi dekat dia. Sebab apa? Sebab kalau awak bagi dekat dia, possibility yang tinggi untuk dia terima bola dan tidak melakukan sebarang kesilapan. Baik. Jadi yang penting kat sini cikgu nak tunjukkan adalah decision making awak. Awak kena decide sendiri awak nak bagi dekat siapa. Kalau awak bagi dekat orang tu, awak rasa orang tu boleh terima atau tidak bola awak. Okey, yang tu sangat penting. Jadi kalau awak nak jadi kapten, okey, contoh dalam satu-satu tim, kalau awak nak jadi kapten, awak kena ada decision making yang bagus. Okey, barulah orang akan angkat awak sebagai seorang kapten, sebab awak boleh lead kawan-kawan awak. Okey, awak boleh cari ruang kosong untuk bagi bola tanpa kesilapan. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Selamat kembali ke sekolah. Sekian, terima kasih.